Dan bila sebut Syawal ni kebanyakan macam-macam isu dia akan timbul kan. Dan sepatutnya kita kena ambil pengajaran lah. Sebab ialah kalau kita hidup 40 tahun kan, kita hidup 40 tahun, macam saya baru 42 tahun, muda lagi sebenarnya kan. Jadi 42 tahun kalau cerita raya ni, maknanya kita raya 42 kali dah. 42 kali ialah, walaupun dulu kecil-kecil umur 1 tahun, masa tu tak reti apa, tapi raya-raya jugalah kan. Masa tu ialah orang datang bila tengok kecil comel, dia bagi duit raya pula dah kan. Terus sekarang ni kita pula dah kena bagi duit raya kat orang. So maknanya kalau sebut umur kita ni 40 tahun ke 50 ke 60, bermakna kalau sebut raya Fitri ni kita dah sambut raya 60 tahun lah. Kalau kita hidup 60 tahun kan. Dan setiap kali raya tu kadang macam-macam isu akan timbul kan. Contoh yang dalam 2-3 hari ni, ramailah ada yang mesej kat saya, ada yang minta maaf siapa yang email saya tak buka email kan. Siapa yang pergi hantar Facebook pun saya tak buka kan. Siapa yang WhatsApp pun mungkin saya tak jawab banyak lagi kan. Sebab ialah isu antara isunya itulah Ustaz, dia punya solat apa jamak, dia punya musafir. Saya duduk sini nak balik kampung sini, macam mana Ustaz saya boleh jamak ke, boleh itu ke. Tu satu bab. Lepas tu isu tentang aurat, bila dah semua ipar duai balik apa semua kan, yang besak, yang birasnya, yang apa macam-macam lah kan. Bila dah balik semua tu, macam mana dengan aurat pula, adakah kena berselubung juga kan. Lepas tu isu lagi apa lagi, Ustaz ni boleh salam tak boleh salam kan. Ni makcik belah sini, makcik sebelah sini kan. Setiap tahun dia akan timbul benda tu kan. Kita rasa makcik-pakcik je semua. Dia akan timbul semua isu tadi. Sepatutnya kalaulah kita dah raya 40 tahun, isu-isu ni tak sepatutnya tidak akan timbul lah. Kita dah tahu dah, kita dah ada kita punya guideline kan. Tapi sebab minta maaf lah, kadang mungkin orang kita pun satu bab mungkin sibuk ya juga. Yang kedua menyibuk satu juga. Yang ketiga mungkin malas nak mengkaji ke, nak belajar ke kan. So akhirnya dia akan ambil jalan mudah lah. Tanya je lah, mesej je lah, WhatsApp je lah. Nak dia pula ada grup WhatsApp pula Ustaz pula. Itu cerita macam-macam lah. Jadi benda tu tidak sepatutnya begitu. Sebab apa pun kita memang antara benda yang kita kena buat dalam hidup kita ni, kita kena beramal kan. Beribadah tu satu bab, beramal satu bab. Jadi bila sebuah amal ni, dia amal tu kena ada ilmu kan. So kalau kita tak ada ilmu, susah lah. Bila kita amal tidak ada ilmu, betul, bila kita dah ada ilmu kena amal kan. Disebut al-ilmu bila amalin, ala ilmu yang tidak diamalkan kasyajarati bila tamarin. Macam guru bahasa Arab juga itulah kan. Seperti pokok tidak ada buah kan. Tapi dalam masa yang sama, itu satu bab, itu cerita ilmu kena amal. Yang kedua cerita amal, dan beramal pula kena ada ilmu kan. Al-amalu bila ilmin, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, macam apa, kasayarati bila steering. Seperti kereta tidak ada steering, tak ada kan. So kau nak pergi mana ni, pergi mana ni, roundabout pusing, tak tahu nak masuk pukul 3 ke, pukul 9 ke, pukul 12 ke. Ini pun isu juga kan. So dalam hal ni kita kena faham, ada benda kalau kita tak ada ilmu, kita kena belajar kan. Contoh fardu ain, itu kena belajar lah. Quran, tajwid, bab taharah, bab wudu, bab solat, benda-benda basic lah kan. Buat puasa, baru ni kita puasa pun ada hukum hakam dia juga kan. Sebab ilmu ni ada dua, ilmu ada fadail, ada masail. Fadail tu maknanya kelebihan solat berjemaah, kelebihan solat tahajud, kelebihan solat duha, kelebihan tasbih, itu bab fadail, kelebihan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita nak dapatkan kelebihan, kita kena ada ilmu lah. Okey, ini syarat dia, ini rukunnya, ini wajibnya, contoh kan. So kena ikut dia punya prosedur, barulah kelebihan-kelebihan tadi kita akan dapat. Hari ni kita banyak beramal, rebut kelebihan, tapi yang ilmunya tak kena, tak jadi apa. So dalam isu ni, ni pula sekarang ni dah balik raya kita dah ada kereta kan. Aku nak niat musafir macam mana? Diingatkan bila sebut niat musafir tu macam niat sembahyang ke? Macam niat wuduk ke, nawai tu kan, usolli begitu ke? Lepas tu dia dah jadi confused dah banyak. Jadi dalam hal ni, itu yang sama-sama lah. Sebab tu bila tadi sembang nak letak tajuk apa, kita letaklah tajuk apa, Madrasah Syawal kan? Sebenarnya apa bulan sekalipun, selagi mana kita hidup, daripada day 1 sampai, makna dari hari 1 sampailah hari yang sekarang ni dah berapa puluh ribu kita hidup pun tak tahu kan. So makna itu semua adalah learning process. Proses kita belajar. Setiap hari kita akan belajar benda yang lain je lah. Kalau dulu mas bujang kan, ceritanya lain kan. Lepas tu dah berkeluarga lain, suami mungkin, lepas tu ada anak pula, anak satu lain. Lepas tu dalam masa sama, dulu mungkin kalau raya kita balik rumah kita je kan.
Sekarang ni dah beli mertua pula. So maknanya benda tu bertambah, proses belajar tu makin banyak. Jadi bila makin banyak tu mana ilmu yang kita kena tahu tu pun kena banyak tambah. Kalau tidak kita confuse lah. Balik kampung, alamak ini boleh jamak tak boleh jamak kan? Aku nak balik jalan raya, macam contoh baru ni kita raya hari Isnin, raya Isnin kan, mungkin hari Sabtu dah balik dah kan? Lepas tu kita nak balik lagi, katalah nak balik KL semalam sebab hari nak kerja kan. Jadi so kita boleh kira, dia kata Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari. Aku tak boleh jamak lah contoh kan. Kita fikir tak boleh jamak. Sebenarnya kalau kita tengok itu semua boleh jamak tu. Sebab hari Sabtu tu baru hari perjalanan. Bila hari perjalanan 24 jam. So katalah kita sampai dekat kampung. Sampai kampung katalah pukul 5 petang. So maknanya 5 petang besok barulah dikira hari pertama kita musafir. So maknanya Ahad tu musafir, Isnin kita beraya, Selasa petang kita balik. So maknanya Selasa tu masih dikira hari perjalanan. So maknanya kita akan duduk dekat kampung tu 2 hari je. So maknanya memang daripada day 1 hari Sabtu kita berjalan sampai hari Selasa kita balik, memang kita boleh jamak. Soal kita nak qasar tak nak qasar tu nombor 2. Katalah kita nak jamak tamam, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4 pun ada, boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita tak ada ilmunya kantoi lah kan. Tu tanya sini. Yang nak musafir dia, kita yang nak kena jawab pasal dia. Satu lagi kan? Kadang-kadang itu yang berhenti banyak kali sudahlah traffic jam kan. Kita pula nak berhenti banyak kali sebab tak tahu nak jamak Ustaz kan. Sebab tak apa, tanya Ustaz pula tengah sibuk juga hari. Masing-masing kita pun busy dengan lemangnya, dengan apa contoh kan. Tak apa lah, saya pun beraya juga. Kita nak beraya juga. So itu akhirnya bila kita sebut pasal Syawal tu, tak sudah tentang kemeriahan je lah. Meriah raya, meriah jumpa sanak saudara. Tapi bila sebut di samping amalnya tadi macam kosong. Dan macam baru ni sama juga Cik Nasir kita lah kan. Alhamdulillah saya pun baru ni bulan 6 yang lepas saya dijemput untuk buat roadshow kan. Maknanya ada kembara ilmu di Ipoh tu, lebih kurang dalam 3 hari tu, 6, 7, 8 hari bulan tu. So dengan forumnya, dengan wacananya, dengan ceramahnya, dengan kuliahnya kan, penuh lah 3 hari tu. Dan sebenarnya Cik Nasir dengan grup dia ni, Cik Malik, satu lagi Cikgu Malik ni, dia ni dah aktif, dah buat benda ni dah dalam 2-3 tahun lah. Dia kumpul, dia panggil ustaz, so dia akan organisekan ceramah-ceramah. Alhamdulillah untuk tujuan untuk ilmu lah kan. Jadi tahniah lah saya ucapkan kepada Cik Nasir dengan Cikgu Malik ni kan. Cikgu pada kau Mas guru bahasa Tamil ya betul. Saya pun dia dah lama dah mengajak saya ke sana, tapi sibuk kan, dan kebetulan baru ni pun tak berapa busy. Saya kata okey lah, why not saya pergilah kan. Mudah-mudahan dapat kebaikan bersama. Jadi dia pun semalam pun dia just message pada saya lah kan. Dia kata, Ustaz, macam mana kalau anak saya ni boleh tak salam dengan mak tiri kan? Mak tiri kepada isteri. Isteri tu maknanya ada mak tiri. So maknanya anak dia ni boleh tak salam dengan nenek tiri lah dengan cerita dia kan. Saya tak nak cerita boleh tak boleh. Nak bagi tahu sebenarnya ini yang isu yang setiap tahun kalau raya dia akan timbul. Dia akan timbul auratnya, dia akan timbul tentang sah batalnya wuduk tu satu bab. Dia bersalaman yang bukan mahram ni bukan isu pasal batal wuduk je. Isunya boleh ke tak boleh. Sebab memang ada pendapat kalau mengatakan benda tu haram. Sampai ke sudah haram. Bila dia tanya haram kenapa? Sebab ilahnya dia boleh bawa kepada khalwat. Boleh bawa kepada maksiat tadi tu. Memang dia punya perbahasannya sangat tinggi lah. Jadi sebab itu di sini saya nak sarankan kepada diri saya dan semualah. So kita kena, saya cakap kalau kita dah beraya 30 tahun, kita dah beraya 35 tahun, 40 tahun, so dah sampai masanya kita tak boleh nak lepas ni tak boleh nak raya suka-suka macam tu je. So kita kena ada satu stand. Bila kita balik raya tu pun alhamdulillah, ini semua peluang untuk aku beramal, untuk kembangkan ilmu lagi, untuk kita sampaikan ilmu lagi. Kadang makcik-makcik ni siapa nak salam pun semua dia salam. Dan semalam saya pergi satu rumah, ada open house juga kan. Dan saya respect kepada tuan rumah tu kan. Tuan rumah tu maknanya suami isteri. Tapi saya tengok dia pun tak kenal anak saudara siapa kan, di belah siapa kan, tiba-tiba nak salam. Dia ialah budak tu lelaki kan. Budak salam kata minta maaf makcik tak boleh nak salam. Jadi mungkin budak tu terkejut juga kan. Selama ni dia pergi mana pun salam je kan. Tiba-tiba maknanya bila nak salam, mungkin salam tu sebab nak respect kepada tuan rumah. Tapi tuan rumah ni bukan sekadar respect saja, sebab itu segi hukum. Benda hukum tu kadang kita kena letak depan. Walaupun dia kata apa ni ustaz, kita kena jaga hati. Bab jaga hati, bab itu nombor 2 lain. Kalau kita buat dengan ilmu, insya-Allah tak jadi masalah, boleh. Kan saya pun kadang ialah kalau
orang salam, kita tengok juga cantik, kita salam kan, contohlah kan. Suka-suka kan. Satu lagi Ustaz, macam kalau kita nak drama ke apa dalam media, menunjukkan bahawa kita ni kena, macam Ustaz kata tadi lah, respect, hormat orang tua. Tak kira dia tu mak kawan kita ke apa, salam, cium tangan semua, padahal bukan mahramnya. Betul. Mungkin terpengaruh dengan itu juga. Tapi kadang-kadang dia orang pandai dah juga. Ustazah tak salam. Dia tahu benda tu. Dia tahu bila tengok ustaz, bila tengok ustaz ke ustazah ke tak salam lah pula. Pandai dah pula. Maknanya dia tahu, tapi dia mungkin dah biasa. Biasa. Lepas tu tengok kat mana radio, apa dekat di TV ke di mana ke, drama ke, movie, hormat juga, respect juga. Lepas tu tengok function besar-besar pun kadang main salam juga. Ya, betul-betul. Jadi benda-benda ni pun nak kena jagalah. Sebab yang hidup tak ada hukum tu lantak pilah, maknanya non-Muslim ke ataupun dia hidup untuk apa tu, tapi kita ni yang dah memang born Muslim, kita dilahirkan Islam, dan alhamdulillah kita diberi kekuatan untuk amalkan Islam kan. Ramadan tu 1 bulan kita betul-betul kata orang berjuang lah lawan nafsu macam-macam bla bla bla, kita cuba nak tegakkan dengan qiyamul lail, dengan Qurannya, dengan macam-macam lah kita buat Ramadan tu, tapi bila Syawal hancur semua kan. Auzubillah kan. Dengan auratnya kita tak jaga, dengan solat tadi pun kantoi, lepas tu dengan bersalam-salaman bermain salam je. Itu pun satu bab jugalah. Dengan aurat tu pun satu hal lah juga Ustaz. Bila saya dah campur tak apalah, buka tudung lah. Tu sedara je. Padahal aurat juga tu kan. Ibu aku kan. Jadi dia fikir macam tu. Sepupu ke apa ke, dia kira keluarga je. Tak boleh sebenarnya. Ataupun apa, dia kira keluarga kan. Adik ipar pun kadang-kadang pun saya tengok bersalam-salaman, walhal dah confirm dah itu bukan you punya mahram. Ya, betul. Dia lebih kepada trend lah. Betul, itu yang saya kata, benda ni kita kena renung dan muhasabah balik lah. Kita tak nak setiap kali raya kita merosakkan raya tadi tu dengan perkara maksiat yang kita tak sedar. Jangan bila sebut maksiat tu macam zina je kan. Maknanya itu membawa kepada situ lah. Itulah yang kita cakap, benda tu walaupun dia benda kecil, tapi sebenarnya kesannya besar, dan tu tetap dosa. Itulah. Macam saya sebelah suami punya anak saya lah, macam anak apa ni, yelah, anak saudara suami lah. Lelaki tu kan. Jadi kita nak bersalam macam tu boleh atau tidak? Sebab apa kalau macam sebelah saya pula, sebelah suami pula macam mana pula? Tak boleh, pada dasarnya tak boleh. Itu je lah, sebab apa kadang-kadang kita ni faham. Kita dah suruh bersalam kan. Okey, baik. Macam ada satu kes saya gitu. Baik. Saya dah ada uduk apa semua, lepas tu saya salam dia, lepas tu dia kata, saya kata saya tak boleh salam dengan awak sebab awak sebelah kira dia panggil bahasa Malaysia Pak Lang lah kan. Awak sebelah Pak Lang, jadi saya tak boleh salam awak. Boleh lah Mak Lang, tak ada apa dia apa uduk tak batal dia. Lepas tu saya pun dah confused. Lepas tu saya kata saya salam jugalah. Lepas tu saya duduk fikir balik. Mendung balik Tak apa. Terima kasih. Okey. Rasanya Ustaz banyak soalan fiqh ni pada hari ni. Itulah. Memang dia benda ni kira benda kata orang benda paling popular lah kan. Setiap kali raya sebab dia nak minta maafan hari raya tu kena salam lah. Kita macam tak kenal sangat kan saudara kita kan. Jadi macam mak dengan ayah pun mungkin ada yang masih ada, mungkin dah meninggal. Jadi macam ni mungkin makcik kita, ini mungkin saudara kita. Jadi kita pun tak tahu. Kesian kan. Memang betul. Syawal ni lah antara peluang untuk kita bersilaturahim. Nak kalau dah start kahwin dulu, selalunya dia jadi satu benda yang bagus juga segi amalinya. Bila kita menikah selalunya itulah, bila menikah hari pertama, kedua, ketiga tu, so tengoklah pasangan tu kan bawa pusing kampung, dia kenalkan ini abang pada mak, selalu cakap macam itulah. Ini jadi maknanya kita dikenalkan dengan kita punya susu jalur tadi kan. So dekat situ kita kenal kan. Contoh macam jelah macam tadi tu, akad tadi tu kan. So bila berkahwin, dah start kahwin, suami akan bawa pusing kampung, kenalkan ini Pak Cu, Pak Lang, apa semua bla bla macam mana kan. Dia pada dasarnya basic, mudah je. Mana yang betul-betul adik-beradik dengan mak ayah apa pak mertua kita, macam tadi, macam akad tadi tu dia ada pak mertua kan. Jadi maknanya mana yang darah daging pak mertua dia, yes, boleh. Ibarat macam tu boleh lah. Maknanya segi wuduknya, sebab benda tu dah jadi macam jatuh bapak jugalah. Maknanya kalau abang kepada ayah, pak cik, so maknanya asasnya macam tu Ustaz dia. Benda tu dia punya jalur lah kan. Dah start kahwin, suami
Sama juga macam suami pula, mana yang darah daging kepada isteri kita, macam yelah, tu dah memang tak boleh buat apa juga dah. Ibarat yelah, adik-beradik mak tu macam mak lah juga kan. So maknanya tak boleh kahwin, tak boleh tu. Segi hukumnya clear, tak ada masalah. Yang ke atas, tapi bila ke bawah ni dah jadi lain pula dah. Dia jadi lain, dah pecah dah kan? Sepupu ayah ke sepupu mak ke tak boleh dah kan. Sepupu tu dah cerita lain. So benda-benda memang kalau nak ikut dia ada peta dia lah kan. Maksudnya Ustaz, senang cerita, apa yang mahram kepada mak mertua bapak mertua kita, itulah ya Ustaz. Tu satu. Lepas tu yang kedua, dia tengok laki. So maknanya kalau segi suami tu kuat, maknanya suami tu ibarat macam makcik ke pakcik ke boleh, tapi yang suami pula dengan mertua ni belum tentu. Sebab dia cerita pasal mana nanti dia akan keluar cerita tentang wali pula, kuasa wali. Contoh nanti kalau kita ada anak perempuan, ayah tadi dah tak ada, siapa yang boleh jadi wali? Pakcik dia. Jadi maknanya yang tak boleh belah isteri ni tak boleh jadi wali. Dia tak boleh jadi wali kepada ni. Jadi kat situ dia tengok luas lah. Nampak macam tu saya cakap, soalan orang boleh message, boleh call, boleh email, nampak macam simple, tapi bila kita nak jawab tu dia ada peta pula. Dia boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini kan. Contoh baru ni lah isu macam kedutaan Saudi di Malaysia dah masuk tahun yang ketiga ni. So dia straight. Kalau dulu dia ada isu tentang mahram boleh tumpang mahram kan. Tumpang siapa-siapa lah, dia buat consent letter, okey. Tapi start pada 2013 kalau tak silap, 2013 dia dah straight dah, betul-betul mahram je boleh pergi. Mana perempuan yang 45 tahun ke atas, dia kena ada mahram, sama ada suami ke, abang dia ke. Lepas tu adik kalau lelaki pun kena tengok umur dia berapa. Lepas tu ayah dia ataupun pakcik betul-betul belah bapak tu, baru boleh. So itu sebenarnya pendidikan di situ. Bukan kita rasa ngada-ngada lah Saudi ni suka-suka. Tapi memang betul kita kena belajar segi ilmu mahram tu, kita kena belajar. Walaupun memang betul kalau kita musafir walaupun tanpa mahram memang ada perbahasan segi fiqh, perjalanan tu selamat, proceed lah, tak ada isu. Tapi dalam bab-bab tertentu kadang perlu diketatkan. Contoh macam kita nak pergi umrah tu untuk ibadah kan. Tu satu bab. Yang keduanya situ tentang kadang ada isteri yang kematian suami dalam tempoh edah tadi tu, kan dia bedal juga. Ya betul. Dia pergi umrah juga, dia pergi haji juga, ada juga. Lain lah kalau dia pergi umrah tiba-tiba meninggal suami kat sana, meninggal masa haji meninggal, itu bab lain dah. Tapi kadang dia dah tahu dah kan, suami dia dah meninggal, tapi dia bedal juga, dia pergi juga umrah dalam tempoh edah tadi tu. Banyaklah benda. Jadi kita kena duduk, dan saya ini bukan saya nak cakap apa, cuma alhamdulillah syukur saya diberi peluang lah berdakwah di Malaysia ni, ceramah TV, radio merata hampir 20 tahun juga lah, mana separuh daripada umur saya lah. Alhamdulillah, mana benda ni pun kita Allah beri peluang kita untuk sebarkan ilmu kan. Lepas tu cek pengalaman dalam masa sama kita beri peluang untuk mendidik jugalah, membimbing kan. Contoh saya pernah dulu bekerja di lembaga zakat Selangor. Lepas tu meratalah daripada situ kan. Jadi banyak peluang, dan saya tengok alhamdulillah, maknanya perkembangan amalan Islam tu daripada masa ke sebelum meningkat kepahaman masyarakat kita pun bertambah. Tapi dalam duk macam tu pun masih ramai sebenarnya yang di segi ilmunya minta maaf lah, maknanya masih ada yang jahil lagi. Masih ada yang jahil lagi kan. Jadi bila sebut jahil tu jangan marah. Jahil tu maknanya kalau bahasa Melayunya tak reti lah kan. Tapi bila bahasa Arab tu nampak macam besar sebenarnya. Maknanya ilmu tu kita tak boleh satu hari je kita belajar sebenarnya. Sepanjang sampai mati sampai mati pun kita kena belajar. Saya ni ada mak mertua, tapi mak mertua tiri. Kemudian mak mertua tu kahwin lain. Jadi macam mana tentang macam mak mertua tu, kalau kita salam pak mertua tiri tu tak boleh. Pak mertua tiri tu tak boleh lah, sebab mak mertua tu dah tiri Ustaz. Dah tiri lain. Mak mertua tiri kita tu sebenarnya isu dia, mungkin isu besarnya asalnya mak mertua tiri tu kita tak ada masalah lah, kita perempuan dia perempuan, betul tak? Betul. Tapi suami kita suami kita tu mungkin ada isu kat situ kan. Tapi yelah, mak tiri dia tak ada masalah selagi ayah tu ada. So memang macam mak dia jugalah. Siapa-siapa yang berkahwin dengan, contoh macam saya lah, contoh saya, siapa yang berkahwin dengan ayah saya, isteri kedua, ketiga, keempat, so itu consider mak saya. Betul. Dan maknanya walaupun bila ayah saya meninggal sampai kesudah,
sampai mati saya tak boleh kahwin dengan walaupun dia lawa ke betul ke muda ke, tak boleh sebab dia dah jadi mak saya. Itu satu bab. So, dalam hal ni macam suami tadi tu tak ada isu lah dia nak bersalaman dengan mak tiri dia, memang sebab itu adalah isteri kepada ayah dia. Dan macam makcik tadi tu tak ada isu sebab itu mak tiri dia perempuan sama perempuan. Tiba-tiba meninggal lah ayah ni, mak tiri ni kahwin suami. Ayah tu tak boleh lah. Itu dah keluar daripada kan, daripada gelanggang bola tu dah keluar dah. Bola tu dah out, kena kutip lain kan. Jadi tu dah cerita lain. Cuma tu saya nak bagi itu ni baru sikit ni, belum masuk dalam-dalam lagi kan. So jadi dalam ni maknanya saya menyuruh diri saya dan semualah kalau boleh kita renung lagi, fikir lagi, sebab yelah dalam kemeriahan Aidilfitri itu pun betul salam sana salam sini, bermaaf-maafan apa semua bla bla, tapi rupanya yang dia buat salah tu lagi dia tambah dosa. Ibarat macam itulah kan, macam dosa yang tak sengaja, maksud tak sengaja sebab dia tak ada ilmu kan, macam tadi tu kan yang akak daripada Melaka tu kan. Anak saudara tu pula dia kata boleh lah dia kata kan. Kita pula confuse kan. Kita pula yang confuse sampai kita salah. Sebab macam seolah-olah macam tak nak salam dengan dia, sedangkan boleh jadi. Sebab itu macam asalnya dia macam ni, dia bila masa kita bujang, okey kita kena kenal betul suci jalur kita. Makcik yang boleh salam, pakcik yang boleh salam, satu bab. Bila kita berkahwin, siapa yang kita boleh salam, ibarat pasangan tu boleh salam, ibarat macam tu kan satu. Lepas tu bila kita dah beranak pula, ada anak, so kita kena kenalkan anak kita dengan sepupunya tu, supaya dia tahu okey laki dengan laki tak ada isu, laki dengan perempuan walaupun sepupu tu boleh berkahwin, sebab sepupu tu antara kata orang mahram yang paling ujung lah tu kan. Maknanya kalau dah tak ada orang lain boleh berpaut di situ, tapi isu kat sini macam mana pun dia boleh kahwin. Jadi bila sebut boleh kahwin tu maknanya wuduknya batal, salam-salam suka-suka pun tak boleh. Masa kanak-kanak tak besar. Itulah cerita kanak-kanak kan. Kadang-kadang dia kata sepupu ni macam adik-beradik. Kan? Tapi walaupun macam adik-beradik itu mak bapaknya. Itu macam sahaja. Adik-beradik. Itu benda tu kan. Jadi pendidikan tu akhirnya yang jadi suami dia kena fahamkan pasangan dia. Lepas tu bila dah ada anak, maknanya mak ayah ni kena fahamkan anak-anak pula. Siapa boleh salam, siapa tak boleh salam. Yalah isu tentang kalau bulan Syawal ni dia ada puasa 6 Syawal kan. Memang Nabi sebut barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal kasawmi dahri, maknanya seakan-akan dia puasa 1 tahun kan. Tadi dah Ramadan dah 1 bulan. So mana kalau dia tambah 6 hari di bulan Syawal, so dia dapat 11 bulan lagi tu, ibarat macam tu. Jadi maknanya itu pun peluang kita boleh rebut kan. Cuma dalam kes ni ialah memang trend di Malaysia ni pun ialah saya rasa Malaysia ni memang tempat makan macam mana kan. Tempat makan. Tapi tak apalah, kita kena pandai plan lah. Dalam hal ni kita kena pandai plan. So mungkin kalau kita dah jadikan satu macam saya punya family, saya punya trend hari pertama raya Syawal melantak cukup-cukup, masuk kedua kita dah sama puasa. Kalau itu kita dah jadi kita punya macam prinsip, kita proceed supaya kita ada kekuatan. Kalau tidak memang sampai bila-bila kita akan jadi lalang lah gitu kan. Dah niat puasa dah, lepas sebelum subuh tadi niat puasa, tiba-tiba lepas Duha member ajak ngeteh kan pergi. So tak sudahlah. So maknanya kalau kita nak maintain kita punya momentum Ramadan tu, kita kena maknanya masuk 2 Syawal terus. Bila orang dah tahu macam tu, dia ni tak boleh kacau kan. Orang dah tahu, akhirnya memang kita akan tahu dia ni memang masuk 2 Syawal je dia dah puasa dah. So akhirnya tak ada siapa nak offer dia pun dah tahu dah, kalau macam ni aku tak boleh nak lukakan hati kawan lah. Memang betul memenuhi hajat kawan tu pahala, tapi dah kalau tidak asyik duk penuh hajat je, bila pula 6 Syawal tu nak dapat kan. Itu satu bab. So maknanya benda tu terpulang pada individu lah, tak perlu pada satu ini kaedah dia tidak kan. Even kadang macam saya pun dah berapa tahun kadang 6 Syawal tu dapat 1 je kan. Dan yang kedua kita kena faham itu pun namanya sunat. Sunat. So maknanya jangan digaduh-gaduhkan. Macam baru ni ada orang WhatsApp kepada saya, Ustaz saya nak buat tarawih kan? Dalam raya sebelum raya 2-3 hari tu kan, dah balik kampung. Bila dah balik kampung ataupun sangkut dalam perjalanan kita tahulah macam kalau nak balik Kelantan
berapa jam. Kan? Dah gaduh pasal Ustaz, Allah miss lah tak boleh nak semayang tarawih kan. Jadi macam Ustaz, saya kena semayang juga. Dah namanya sembahyang tarawih tu sunat. Bila sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat maknanya tak berdosa. Betul rugi tidak dapat pahala. Tapi nak macam mana? Betul tak? Betul. Yang penting wajib tu jangan ditinggalkan. Itu yang penting semayang yang jamak tadi tu kena faham konsep tu. Sedia jalan masa bila zuhur ke asar ke. Kadang itulah masyarakat kita duk. Lepas tu, okey Ustaz, katalah ada peluang juga tarawih tu. Ustaz nak berjemaah ke tak jemaah? Macam dia tak tahu cerita Nabi berjemaah tarawih 3 malam je. Lepas tu semua semayang sendiri-sendiri. Dan nak beritahu tarawih tu sebenarnya semayang sendiri-sendiri. Cuma kenapa dibuat berjemaah biar datang semangat. Dan ini dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kalau kita tengok Sayyidina Umar start dibuat berjemaah 20 rakaat pula. Sahabat protes, dia kata ini bid'ah, Nabi tak pernah buat. Tapi Sayyidina Umar kata ni'matul bid'ah hadi, dan inilah sebaik-baik nikmat bid'ah kan. Sebab kadang kita jangan itu pun satu bab juga, sebab ada golongan dalam masyarakat kita ni bid'ah dijadikan satu hukum. Sebenarnya jumhur ulama sepakat mengatakan hukum tu ada 5. Wajib, haram, sunat, harus, makruh. Itu. Tapi ada satu puak ni ditambah satu lagi bid'ah. Kan? Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum kan. Tapi kadang orang tak faham. Ini pun jadi isu juga kan. Jadi dalam kes ni banyaklah benda kita kena, saya rasa dah sampai masanya belajar betul-betul lah. Betul, siapa yang dah namanya bapa, namanya mak kan, dia kena belajar betul-betul. Yalah, bila lagi kan. Supaya benda basic ni dia clear. Untuk senang Ustaz, mungkin pandangan Ustaz lah, boleh tak kalau kita bersalaman dengan pakai sarung tangan? Maksudnya waktu raya tu kita pakai sarung tangan sentiasa. Dia macam ni, dia isu salam yang bersentuh kulit tu batal. Batal wuduk kalau ada wuduk. Maknanya kalau kita ada wuduk, saya bersalam, contoh saya bersalam dengan Mas. Saya ada wuduk, saya salam atau masa salam saya, kita sama-sama batal wuduk. Maknanya kalau Mas ada wuduk batal, saya ada wuduk pun batal. Itu isu tentang batal wuduk tu satu bab. Isunya kenapa suka-suka pula aku nak salam dengan Mas? Betul tak kan? Contoh kan, katalah Mas ni memang orang hebat lah, oh ini kalau boleh dapat salam ni aku kelas lah, contoh kan. Kenapa sedangkan di sisi hukumnya haram? Bersalaman dengan wanita yang bukan mahram ni adalah haram. Jadi walaupun dia pakai sarung tangan tu hanya dapat melepaskan bab wuduk tak batal je. Tapi haram tetap haram. Sebab tadi sebab nak salam macam Ustaz kata tadi. Jadi sebab tu kadang dia jawapan paling cantik nak mengajar masyarakat kita ni, mungkin kita boleh cakap, oh minta maaf makcik ada wuduk. Oh minta pakcik ada wuduk. Itu mungkin. Jadi maknanya kita faham orang tua ni nak jaga walaupun zuhur lambat lagi. Betul. Contoh kan. Katalah katalah kita beraya rumah dia pukul 9 kan. Tiba-tiba pakcik ada wuduk. Alamak, orang tua ni zuhur lambat lagi pukul 1 kan. Tapi mungkin itu pendidikan. Supaya anak-anak kita faham, oh satunya bila dah sama-sama ada wuduk, walaupun wuduk tu boleh ambil bila-bila masa, tapi bukan kita tak pernah dengar cerita yang Bilal tu, Sayyidina Bilal tu yang maintain dia punya wuduk sampai Nabi diperdengarkan terompah dalam syurga, telah diperlihatkan satu kelompok bidadari kepunyaan Bilal. Bila Rasulullah tanya pada Bilal, apa amalan kamu? Dia maintain dalam wuduk. Jadi bermakna itu pun satu amalan yang bagus kan? Bermakna kalau kita sentiasa berada dalam wuduk, insya-Allah lah. Jadi banyak benda lah yang kita boleh belajar satu. Bahawa saya tak boleh bersalam dengan suami kepada sepupu. Bukan, suami kepada mak saudara saya. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Soalannya dia jadi pakcik sedaya kan. Soalan saya, saya cakap ke dia, kalau macam sebab daripada kecil kita anggap sebagai ayah. Ya, faham. Jadi jawapan puan macam mana? Saya cakap ke dia, daripada kecil kita anggap dia sebagai ayah. Jadi dia pun, saya ada terbaca dalam satu buku bahawa dia cakap kalau macam kita salam dengan orang tu, dia tak bernafsu dengan kita. Maknanya kita apa? Maknanya kita sebagai ni biasa juga ni Ustaz. Ni biasa dengar juga Ustaz. Tapi ni. Itulah dia tadi tu memang tak boleh sebenarnya. Pada dasarnya tu kata bukan isu nafsu tak nafsu. Nafsu bukan. Ni benda kemudian kan. Yelah, kalau minta maaf lah, yang namanya manusia ni selagi dia hidup, dia ada nafsu sebenarnya kan. Orang perempuan ada menopause tu satu bab, orang lelaki apa dia ada istilah dia juga kan. Tapi nafsu tetap ada, cuma dia larat tak larat je, contoh kan. Macam bulan puasa, nafsu ada, tapi sebab alamak tak boleh puasa, contoh kan. Tidak, nanti aku puasa 2 bulan pula dah kena kafarah, contoh kan. Jadi benda tu kita kena clear. Bukan masalah daripada kecil kita dah terbiasa. Betul masa kita kecil dia tua tu tak isu kan. Tapi bila
kita makin besar, masuk pula batasan tadi dah balighnya, masa tu telah taklifkan atas kita hukum hakam amalan. So kita kena faham lah. Masa tu mungkin kita pula kena ubah. Oh, kita dah tahu tak boleh salam dengan pak saudara, contoh benda tu kan. So benda tu kita kena faham lah, bukan isu boleh tak boleh, bukan isu orang tua ni tak ada nafsu. Jangan tengok surat khabar, tengok dalam radio TV. Betul. Apa yang banyak berlaku. Datuk birogol cucu macam-macam cerita. Ada sepatu cucu, ada sepatu cucu rogol nenek pun ada juga. Betul kan. Jadi benda ni kita kena faham. Kita kena faham benda-benda tu, kita kena faham kan. So isu kat sini bila kita clear tentang hukum hakam tu, tak adalah timbul tak apa saudara, tak ada sebenarnya. Kalau kita pegang pada hukum tu, Islam ajar, insya-Allah. Dan semua akan faham. Masalah kat sini kita tak faham. Itu kita main langgar je kan. Dia mesti ada hukumnya, mesti ada kebaikan untuk manusia sebenarnya, tapi kita ikut sahaja apa hukum syariat. Betul. Kalau tak akan jadi apa yang berlaku sekarang ni, dari macam-macam lah, sombong mahramnya kan. Jadi macam-macam sebab benda yang kecil tu sahaja kan. Saya ada besan kan. Besan saya tu sebelum benda tu suami isteri meninggal. Habis tu dia kahwin lain. Jadi anak saya tu ada mak mentua tiri lah. Jadi macam mana anak saya tu boleh bersalam tak dengan Ya, mak tiri dia tadi tu. Mak mentua tiri tu. Okey, baik. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita cakap tapi mungkin kita dah ulang dah tadi. Tapi tu saya cakap benda ni kadang ada banyak soalan, kadang orang hantar saya tak jawab. Dan bila saya jawab pun bukan jawapan. Saya kata belajarlah. Sebab benda ni kalau kita bagi satu, dia tak selesai, tahun depan dia akan jadi lagi. Sebab itu kita kena ada dia punya asas, dia punya gist tadi, dia punya, kita kena ada benda tu. Bila kita ada asas, so kita pergi dalam apa keadaan sekalipun tak ada isu. Sekarang ni masalahnya, you ada soal, pertanyaan kita jawab, lepas tu lupa balik. Betul tak kan? Mak tiri tak boleh salam. Katalah kita kata mak tiri tadi, mak mentua tiri tak boleh salam. Dia ingat situ. Tapi yang lain dia salam lagi. Yang sepupu saudara semua dia salam. Jadi tak selesai. Dia tak selesai. Jadi dalam kes-kes ni belajarlah. Maknanya belajar duduk sekejap, duduk. Buka bahagian mahram contoh kan. Dalam kitab fiqh ada. Duduk, tak faham. Yang tak faham tu tanya. Yang faham tu okey maintain. Lepas tu duduk betul, biar benda tu belajar. Itu segi mahramnya, segi wuduknya, lepas tu segi aurat pula. Contoh yang sama-sama lelaki, sama-sama perempuan tu satu bab. Lepas tu bila ipaduai tu kan, pun ada juga. Kalau abah dengan umi kita pula yang suruh kita salam dari mereka, keluarga tu, padahal bukan mahram kita, Ustaz. Ni mak ngayah pula yang suruh, kita tak nak buat. Itu masalah tu kata tak nak belajar kan. Itu pun satu bab juga. Jadi sepatutnya mak ayah ni dia kena suruh buat benda yang memang mendapati syarak. Tapi rupanya itu kata dalam kita sedar tak sedar, kita suruh anak kita ni buat benda yang melanggar syarat kan. Jadi sebab tu pun nak kena jaga sungguh-sungguh. Renunglah maknanya. Tu saya kata mukadimah tadi sebut, kalau kita umur 20 30 40 tahun 50 tu bermakna kita dah raya 40 kali. Kan? Dah raya 50 kali, dah raya 60 kali. Tapi benda-benda basic tadi ni tak selesai sampai sekarang. So besok lusa mungkin kita mati. Bila mati maknanya amalan kita mana? Yang konon kita balik beraya silaturahim apa semua, tiba-tiba benda tu tak jadi amalan. Sebab apa? Sebab ilmunya tak betul, ilmu tak tepat. So sama-sama kita renung, sama-sama kita fikir. Jangan kita kata Ramadan saja madrasah. Sebenarnya Syawal pun adalah madrasah, dan madrasah yang betul-betul bukan teori saja tapi bahkan amali. Jadi Ustaz, kadang-kadang datang Ustaz, tiba-tiba tak pakai tudung lah, tetap marah. Tengok tak pakai seksi pula Ustaz. Tiba-tiba duduk kat depan kita. Alah. Dia tengok sekarang kita tahu, tak tengok resti. Kena tengok kan ada api nanti kan. Jadi ke mana nak lengong kiri kanan ke mana? Itu nak tanya Ustaz. Banyak berlaku dah. Terima kasih. Kesian kat orang. Kita ni pakai seksi menyusahkan orang, Ustaz. Itulah satu bab. Itu sebenarnya itu saya cakap banyak orang, ramai orang itu bila main Ramadan, minta maaf khususnya perempuan lah kadang yang sebelum tu tidak menonton, tiba-tiba main Ramadan dia tutup aurat. Syawal dia buka balik kan. Sama juga bila pergi umrah ke, pergi haji ke, berselubung habis. Bila balik dia dah balik.
Jadi kenapa jadi macam ini kan, walhal kita dah tahu dah. Tu saya kata kalau kita berpegang pada agama yang betul, betul ada orang dia belajar agama tapi dia tak pegang pada apa yang dia belajar. So sebab apa? Sebab mungkin tidak lahir rasa dalam diri dia. Sebab benda yang apa yang Allah wajibkan atas kita, contoh Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi ibadah yang kita buat tiap-tiap hari tu, kenapa kita nak kena buat benda tu? Antaranya pertamanya untuk lahirkan rasa hamba. So ada tak rasa hamba tu? Kita dah hidup 60 tahun, kita dah solat, katalah tolak umur tak balik, kata 15 tahun, kita dah solat 45 tahun. Kalau puasa wajib pun 45 tahun kita puasa. Apa lagi? So mana hukum hakam yang kita buat selama 45 tahun ni dengan ibadah tu, lahir tak pertamanya rasa hamba? Jadi bila tak lahir rasa hamba, sebab tu kita tengok hukum hakam ni macam sampah aje. Alah boleh buat, Allah macam-macam, Allah Maha Pengampun apa semua bla bla. Sedangkan kalau kita tengok dalam Quran, memang betul innallaha ghafurur rahim, Allah tu Maha Pengampun dan Maha Pengasih kan. Tapi dalam masa sama innallaha syadidul iqab, azab Allah tu pun pedih. Jadi maknanya kita faham konsep pendidikan yang Allah bawa pada manusia ni, pertama dia konsepnya tarhib. Tarhib maknanya gairah untuk orang beramal. Oh syurga, seronoknya raya, oh duit raya, dia ada kemerihan. Oh jamuan raya, oh lemang, dia ada kemerihan. Tapi dalam masa yang sama, bila kita baca doa makan tu pun ujungnya waqina azabannar, jangan membazir, jangan tu, jangan ini. So maknanya ada gairah untuk buat kebaikan, dalam masa yang sama ada takut dengan azab-azab tadi tu. So dalam hal ni bukan betul isu yang menengok tu satu bab lah kan. Tapi maknanya kalau kita dah tahu, kita pula pakai lebay, dia terdedah kan, tak apalah, lebih kurang layan lebih kurang lah, habis cerita lah. Katalah mudah je, katalah yang bawa tadi tu anak kita, katalah itu menantu kita yang seksi tadi tu. So kita tak boleh nak salahkan menantu kita, salahkan diri kita sendirilah. Kenapa anak aku ni boleh jadi orang macam ni? So jangan salahkan anak kita juga. Sebab bayang-bayang tu takkan bengkok kalau tongkat dia lurus, betul tak? Jadi kalau tongkat tu dah bengkok, confirm lah bayang-bayang tu bengkok. Jadi kenapa anak aku selamba je bawa pasangan isteri dia yang seksi, dalam masa yang sama kita nak salahkan orang, kita blame balik diri kita lah. Allah, kita munajat lah, muhasabah. Mungkin kita pun baru sedar tentang agama 2-3 tahun je. Sebelum tu kita hau-hau juga. So maknanya ini semua proses kepada ibu, proses kepada siapa, macam tadi tu, macam ziarah-ziarah ni pun sebab mudah je, bila kita ada namanya Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa yang hukum hakam tu kita follow. Soal kita mampu tak mampu, larat tak larat, itu soal nombor 2. Tapi maknanya benda basic kita clear. Benda basic, sembahyang, puasa, zakat, haji, tu rukun Islam. Dalam masa rukun iman, kena jagalah. Allah dah beritahu, ini kalau buat dosa nanti neraka. So maknanya kena yakin, beryakin kepada Allah tu yang telah berikan arahan. Dalam masa yang sama tengok Allah dah sediakan neraka tu. Main-main lagi ke? Contoh kan, walaupun contoh ialah minta maaf selai rambut kan, walaupun selai rambut tu ada perbahasan lagi. Jadi nak beritahu sampai ke satu tahap, bila sebut rambut tu yang perempuan memang betul-betul dijaga kan? Mana jangan terhebe-hebe keluar. Jangan orang kata pakai letak je atas sebab tu, dia ada hukum lagi. Bila bab katalah perempuan tadi tu, dia pergi salon contoh kan, pergi nak buat rebonding apa semua, dia ada perbahasan juga. Yang kerja dekat tempat salon tu laki ke atau perempuan. So sebab perempuan dengan perempuan juga. Satu. Yang kedua, tengok muslim ke tak muslimah, muslimah tak muslimah. Walaupun dia perempuan, dia muslimah tak? Sebab dia ada lagi perbahasan tu. Aurat tadi, cerita pasal aurat, cerita bukan senang-senang kan. Jadi benda-benda tu kalau kita faham lah kan, insya-Allah. Tapi kadang masyarakat kita fikir, oh kalau macam tu susah lah nak hidup. Siapa kata susah pula kan? Yang susah sebab kita nak langgar kan? Tapi kalau kita nak follow tak ada isu. Kita boleh balik sangkut dalam jam 5 jam pun tak ada masalah kan. Tak ada kita nak keluar lah, kita keluar lah. Tidak, follow juga kan. Sebab kita tahu jalan tu yang boleh sampai. Walaupun lambat, kejam, tak ada aksiden, kalau kita follow dia boleh sampai. Betul. Tapi bila lambat ni kita, susah lah Ustaz. Kalau serubung tadi, bukan susah. Yang susah tu sebab kita yang nak buat benda lain. Betul. Allah yang menciptakan kita, Allah yang bagi jalan itu, kita kena ikut sahaja. Kita tak nak follow kan. Konsep paling mudah,
kita balik kepada agama lah. Kalau dan kita rujuk kepada hadis yang sangat popular, sebab yang meriwayatkan hadis ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat yang jarang dan susah nak rawikan hadis, tapi kebanyakan hadis-hadis besar semua daripada dia. Contoh innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat innamal a'malu binniyat tu memang dirawikan daripada Sayyidina Umar, kan. Jadi benda tu kita pegang, dan kalau kita tengok perbahasan agama pun lebih 80% daripada persoalan agama semua adalah merujuk kepada hadis innamal a'malu binniyat. So nak bagi tahu 80-20, kan? 80 ni keutamaan dalam hidup kita ni pun sebenarnya dalam hidup kita ni ada benda yang 80 yang kadang kita buat entah apa-apa pun. Sebab yang betul-betul Pareto, dia ada konsep Pareto kan, 20-80 kan. Sebenarnya keperluan dalam hidup kita ni yang 20% je. Tapi kadang kita serabut, kita duduk tumpu kepada 80%, kan? Sebenarnya you betulkan yang 20%, yang 80% tak ada isu, kan? Jadi macam mana kita nak betulkan yang 80% tadi ni, yang serabut kita buat dia, dengan cara kita fokus kepada 20%, konsep dia niat tadi. Niat tu kita ke depan. So maknanya kita langkah pun, katalah kita pergi kerja, niat kerja, cari rezeki halal, macam-macam lah, nafkah tu satu perbahasan. Macam kita diajar sembahyang tadi tu. So apa pun ni, nak balik beraya, betul kita nak bersilaturahim, tapi dalam masa yang sama, yang sebab memang dalam agama pun ada disarankan carilah keturunan kamu, kan. Lepas tu dalam masa yang sama kita tahadu, sebab tu kita nak berkasih sayang. So yang kita bagi duit raya tadi tu untuk hadiah, supaya seronok, macam-macam yang kita jamu makan. Benda tu kadang dah cantik dah, konsep tu semua dah indah, dah cantik, tapi bila mana kita keluar rumah tu dengan satu niat yang tak clear, tak jelas, kan, tu kan kita langgar semua batasan-batasan. So dalam hal ni maknanya hidup ni untuk lebih lebih mudah lah dalam apa bentuk yang kita buat sekalipun, kita kembalilah kepada tadi tu innamal a'malu binniyat. Dan bila benda tu clear, kerja kita mudah, keluarga kita mudah, silaturahim kita mudah, jamuan kita mudah, kita bagi duit raya pun mudah. Macam-macam lah, kita bawa kereta sangkut dalam jam pun tak ada isu, kan. Benda tu benda yang dah confirm kita akan tempuh. Memang kita jam setahun, tiap tahun mesti akan jam. Jadi maknanya kalau you nawai tu tak clear, you akan menyumpah semua. Salahkan lebuh raya, salahkan balai raya, hantu raya, semua kita salahkan. Walhal itu laluan kau, kan. So jadikan itu laluan ibadah jugalah. Macam-macam lah. Itu yang bila kita gostan kepada tuntutan agama tu, insya-Allah banyak benda akan mudah dalam hidup kita, dan kita takkan merepek-repek benda-benda yang bukan-bukan. Ini dah jadi sampai satu trend, minta maaf, dan tidak ada pun kalau ikut hukum agama, tidak ada 1 Syawal baru nak sibuk ziarah kubur, kan. Ziarah kubur bila-bila lah. Apa masalahnya sampai kubur tu jadi jam? Orang mati pun terkejut. Orang mati tu dia terkejut, dia kata alamak, kan, aku nak balik kubur aku pun tak boleh sangkut jam, contoh, kan. Dia keluar kubur, aduh mak, ramainya, kan. Jadi ni tidak ada dalam agama. Betul. Nak bagi tahu ziarah kubur ada, tapi ziarahlah bila-bila, kan. Tidak ada yang bagus ni ziarah malam-malam kalau berani. Betul tak? Sebab Nabi kata nak ambil pengajaran. Ini ziarah masa ramai-ramai tu lawan, lepas tu tengok kubur tu cantik lah, kita kena ambil selfie pula, buat lah macam-macam, kan. Itu yang tu satu macam-macam lah. Kalau kita tengok, Allah banyak sibuk pagi-pagi raya, lepas sembahyang raya nak bersalam-salaman. Salam-salam bila-bila lah. Betul tak? Tiap-tiap hari kau nak salam dengan mak ayah, adik-beradik, salam lah. Jadi satu, akhirnya bila kita mati nanti anak kita akan buat benda yang sama. Kalau dia tak salam-salaman pagi raya tu macam tak sah. Macam 1 tahun punya dosa tu tak diampun, contoh, kan. Siapa kalau pergi kubur, tak pergi kubur tu sudah walhal benda tu yang tidak ada dalam agama. Sedangkan benda tu kalau asal-asal lagi tu start pada balik, dia dah clear, perjalanan yang 40 tahun tu cantik. Kan. Kadang orang kita ni dia lagi sanggup bodoh 60 tahun daripada bodoh 6 minit. Ustaz. Walhal masa umur 6 tahun tu kalau dia belajar sungguh-sungguh pun clear dah banyak dah. Betul. InsyaAllah mudah-mudahan.